Ya. Baik, terima kasih kepada Ketua Keluarga Hafiz Dawson tadi. Dia balik pada kita semua. Dia pukul bola. Kata orang letak bola tanggung. Awak letak bola tanggung, dia bagi kita, harapkan dapat bersatu. Itu masa depan lah, kita tak tahu apa terjadi. Bila kita sebut pasal masa depan tu, kita ada buku di sini, di tangan saya ni buku pasal masa depan juga ni, iaitu Leadership in Parenting. Macam mana nak jadi ibu bapa yang terbaik sebenarnya. Betul. Dan mendidik anak-anak kita. Menjadi ibu bapa yang terbaik adalah juga dapat membentuk anak daripada kecil ini dengan sifat-sifat kepimpinan. Betul. So, itu yang penting sebenarnya. Sebab apa? Dunia ini akan dicorakkan oleh anak-anak kita. Jadi kita kena belajarlah mulai hari ini. Ya, betul. Dan hari ini kita ada orang yang tepatlah untuk kita belajar macam mana dalam fasa PKP ini sebenarnya adalah fasa terbaik untuk kita, orang kata, menggilap, menajamkan lagi skill kepimpinan ibu bapa dan juga bagaimana ibu bapa boleh menajamkan lagi skill kepimpinan kepada anak-anak. Kita ada Encik Ahmad Fakhri Hamzah, pakar motivasi dan juga mantan ahli lembaga pengarah LPPKN. Dan hari ini topik kita membentuk kepribadian kepimpinan dalam keluarga. Jadi dalam fasa PKP inilah kepimpinan, macam saya kata tadi, ini adalah waktu bonus kepada semua orang. Sebab apa? Inilah waktu untuk kita duduk bersama. Inilah waktu kalau macam ayah dulu duduk komplain kat bos tak dapat cuti. Sebab apa? Nak tengok anak sekarang kerja. Ini anak. Sampai pening. Jadi dalam situasi dalam PKP ini, keluarga kat Malaysia ini macam-macam. Jadi macam mana sebenarnya kita secara general kita nak sentuh tentang dalam masa ini, selain pada bekerja di rumah, tengok anak, dalam masa kita nak tajamkan kepimpinan. Saya setuju sebenarnya. Sebelum kita memberi peluang anak-anak mencorakkan dunia, kita sebenarnya adalah medan pertama. Betul. Untuk mencorakkan mereka daripada kain putih. Dan itulah peranan yang sebenarnya kita mainkan. Dan PKP ni pada saya sebenarnya ialah perintah kuatkan perhubungan. Ataupun perintah kekalkan persaudaraan. Ini adalah suatu anjakan paradigma supaya kita memikirkan ia dalam bentuk yang positif. Suami isteri perlu lihat ia sebagai pasangan yang kukuhkan persefahaman. Betul. Dan mereka-mereka yang masih lagi berinternet dengan isu-isu yang bermacam ragam di luar negara dan dengan perkara-perkara yang negatif, kita kena perintah kekang perselisihan. Ataupun perintah kawal perasaan kita. Betul. Kena kawal perasaan sebab sekarang ni netizen banyak sangat di luar sana. Mereka juga menularkan berita-berita palsu. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan netizen. Kerana kita juga kadang-kadang kita berada di tangan netizen itu. Bukan tangan netizen, kita berada di kerusi, di kasut netizen itu. Tapi ada perkara baik sebenarnya. Warga net ni, bukanlah semua warga net ni negatif, kongsi berita palsu. Ada di kalangan mereka menggunakan internet ini. Contoh tadi kalau kita bincangkan dalam slot sebelumnya, menggunakan medium internet itu untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Kita bawa cikgu tuition tadi sebenarnya. Betul. Dan itu semua adalah elemen-elemen kepimpinan yang kita mahu asahkan. Jadi selain daripada itulah, suami isteri sendiri, apa yang sepatutnya suami isteri lakukan dalam tempoh ini? So, tempoh masa ini ibu bapa menjadi role model. Kerana role model mereka sudah tidak ada berperanan yang pemain bola ke dan sebagainya. Tak ada. Semua orang dah tak ada. Dah cuti. So, jadi mereka melihat the first line of defense ialah ibu bapa. Dan bapa adalah ketua keluarga yang mempunyai peranan yang cukup baik. Menjadi role model. Kan? Jadi inilah masanya kita nak download the apps of menjadi manusia kepada anak-anak melalui direct contact. Tak kira mak bapa ataupun nenek, datuk yang mungkin bersama di dalam rumah tersebut. Cumanya saya merasakan apakah suasana yang ingin kita kembangkan, positif atau negatif. Sebab ada dalam research ataupun penyampaian yang boleh buat mendiang Stephen Covey yang bertajuk dalam bukunya Seven Habits, dia bercakap tentang bank emosi. Bank emosi, bank emotional bank account. So macam kalau kita ada duit dalam bank, kita kalau bagi selalu duit, positif lah. Tapi kalau kita selalu keluarkan, maka negatif lah. So begitu juga dengan emosi diri manusia dan anak-anak serta ahli keluarga. Kalau hari-hari dimarah, ditengking dan semua tak betul, maka emosi bank account anak
akan selalu berkurang. Itu yang jadi bankrupt dari segi hubungan tu, langsung tak nak bercakap dan tutup pintu. Betul. Tapi kalau kita memikirkan supaya ingin mendekatkan, so sebelum nak mendidik leadership tu, kita yang jadi leader, dan kita nak terapkan kepercayaan. Dan kepercayaan diterapkan dengan rapport yang mantap. So pagi-pagi LPPKM menyarankan peluklah anak. So dia akan merasakan suatu kehangatan keibubapaan. Sebab apa? PKP ni kita nak biarkan dan berikan anak-anak suatu kenangan manis. Ya, betul. Dia kata bila dia besar nanti, dia kata masa PKP dulu, bapa dan ibu saya melayan saya dengan, dan saya lihat bapa saya pun melayan mak saya dengan baik. So itu adalah suatu perkara positif yang perlu kita ambil daripada ini, peluang keemasan pada saya. Betul. Saya tengok sendiri, kita melihat kepada realitinya lah. Okey, dalam satu institusi kekeluargaan ni, mungkin selama ini dalam sebelum tempoh PKP ni, anak-anak ni dah selalu melihat contoh ibu tu yang menjadi ketua. Dia lah masak, dia lah hantar pergi sekolah, dia lah buat segala, bayar bil, semua segala-gala. Sekarang ni dalam proses transisi ni, sekarang ni anak tu pula nampak, bapak pula yang pergi keluar membeli sayur, membeli ikan ni. Penerimaan anak tu sendiri, peralihan tu bagaimana? Mampukah diorang menerima ataupun dah jadi macam kejutan, kenapa tiba-tiba bapak pula pergi pasar ni? Ini adalah satu selari dengan seranan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. The best amongst you, yang baik di kalangan kamu ialah yang baik kepada ahli keluarga dia. So menjadi contoh memberi makan, ini memang tradisi orang lelaki daripada dulu, daripada zaman hunters, memburu makanan, bawa balik ke rumah untuk diberi makan. So saya rasa itu tidak hanya memberi perspektif yang positif, kerana itu peranan seorang ayah, memberi makan fizikal, tempat tinggal yang baik, dan juga suasana pembesaran yang baik kepada anak-anak. Tapi walau bagaimanapun, saya ingin menyatakan bapa juga tak perlu bertuluk tubuh, dah hantar makan ikan, ayam, dah sudah. Dia boleh memainkan peranan, kerana dalam situasi ini saya merasakan ada family project. Projek keluarga. Saya dalam buku yang kita terbitkan itu memberi projek, contohnya steamboat night. Masak steamboat senang saja kan, So dan kemudian keluarga bersama-sama yang basuh pinggan, yang letak ke alas. So itu merupakan projek family yang mungkin dapat perintah kuatkan persaudaraan. Setelah habis PKP, apa yang kita harapkan adalah kita seolah-olah kita refresh semua benda. Kalau dalam laptop tu kita tekan F5, dia akan refresh. Kita akan dapat satu tabiat baru dalam kekeluargaan. Kita akan dapat satu momen indah, kenangan indah kepada anak-anak nanti. Umur mereka mungkin sekarang umur 5-6 tahun masih ingat, dan umur 15 tahun nanti dia akan cerita kepada kawan-kawan dia, aku rindu waktu PKP itu. Cuma kebimbangan kita adalah apabila normalisasi ini berlaku dalam masa sebulan ini, selepas kita kembali ke asal, kita akan dapat balik apa yang kita lalui dahulu. Macam mana nak kekalkan apa yang kita telah ubah ni, perkara-perkara positif yang telah kita dapat waktu PKP ini? Ia memerlukan kesepaduan daripada pelbagai pihak. Contohnya tempat kerja. Mungkin sekarang ini membuka mata banyak syarikat-syarikat flexible work arrangement umpamanya, kerana produktiviti mungkin tidak terganggu. Jadi itu akan memberi ruang kepada mereka-mereka untuk bekerja bertugas di rumah. Sebab saya memang mengamalkan itu sewaktu saya menjadi regional HR manager, bekerja daripada rumah. Satu lagi ialah suasana hujung minggu itu adalah sesuatu yang amat bernilai, kerana itu adalah PKP. Tapi tidak lari juga, ada juga ibu bapa yang mengambil cuti. Itu dikira sebagai PKP, tapi boleh keluar. Peluang keluar untuk persefahaman. So saya rasa ia tidak mustahil dengan rutin yang kita telah bentuk dan disiplin diri yang telah kita pupuk bersama, dan anak-anak telah pun melihat
kebaikan-kebaikannya, maka ia boleh menjadikan satu kesinambungan dalam memelihara hubungan di antara keluarga. Macam Encik Ahmad sendiri, apa yang dilakukan dalam tempoh PKP ni? Macam mana nak mengaplikasikan leadership ni dalam tempoh PKP ni? Saya mempunyai 6 orang anak, 5 lelaki dan 1 perempuan. Dan anak-anak yang sudah balik umpamanya, saya akan menggalakkan mereka menjadi imam di sewaktu solat berjemaah di rumah. So itu adalah satu recognition kepada anak. Kemudian beberapa perkara apabila kita berbincang, kita beri peluang untuk anak memberi pandangan dan cadangan mereka supaya boleh mengeluarkan pemikiran kritikal dan juga kreativiti mereka. Dan saya juga merasakan sikap pemimpin anak-anak itu dia tak boleh sekaligus. Ya, dan satu pepatah yang patut kita sentiasa renungi bersama ialah before a leader you are a reader. Sebelum menjadi pemimpin, kamu hendaklah seorang yang suka membaca. Seperti mana yang pemimpin-pemimpin kita yang banyak membaca. So bedtime story, kisah-kisah pemimpin dahulu kala yang menjadi sumber inspirasi kita, perlu kita ceritakan. So that's bedtime. Patut dibaca oleh bapa. Betul. Bukannya saja ibu, bapa. Kerana saintifik telah pun research memang ada menerangkan. Saya pernah terbaca satu artikel dan satu buku. Tabiat seseorang yang suka membaca, terutamanya di negara-negara Eropah, adalah disebabkan oleh culture mereka, budaya mereka, bedtime story itu. Yes. Apabila mereka melihat ibu bapa mereka membaca, mereka sendirinya akan membaca kerana anak-anak ini akan mengikut apa yang ibu bapa mereka bagi buat berbanding dengan apa ibu bapa mereka suruh. Yes. Betul. Saya melakukan pertandingan membaca buku. Wow. Kerana anak saya dapat RM100. Siapa yang cash? Tak ada GST, tak ada apalah kan. Kita maknanya memberi rangsangan kepada anak-anak membaca buku. Dan kemudian saya juga memberi galakan kepada anak-anak untuk membuat projek mereka masing-masing. Itu adalah sebenarnya bibit-bibit membentuk mereka berfikiran lebih kritikal, membantu mereka beryakin rasa diri. Mungkin selepas daripada sesi membaca buku, apa yang boleh lakukan adalah sesi bedah buku. Yes. Duduk bersama-sama dan sesi bedah buku adalah satu sangat menarik. Cuma dalam fasa PKP ini, mungkin ilmu keibubapaan itu sangat saya rasa dekat dengan Encik sendiri sebelum ini mengajar ilmu keibubapaan. Dan fasa PKP ini sebenarnya satu fasa yang seolah-olah satu dunia lanskap perubahan keibubapaan itu, kerana banyak ibu bapa akan berada di rumah dan bersama anak mereka. Dan mungkin selepas ini akan ada syarikat yang lebih fleksibel, macam Encik cakap tadi, akan membenarkan ibu bapa bekerja daripada rumah. Dan mungkin akan ada silibus-silibus baru tentang ilmu keibubapaan untuk mungkin akan digubal untuk mereka, bagaimana kita strukturkan ada ilmu keibubapaan ketika ibu bapa belajar di rumah. Macam mana? Saya rasa dari segi prinsip dan fundamentalnya peranan ibu bapa tak lari. PKP tak PKP, that's your job. Betul. Because anda dipertanggungjawabkan. Ini adalah amanah dan ini adalah anugerah. Dan saya confirm ini dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. That is the confirmation daripada rujukan Al-Quran setelah dianugerah kita pasangan dan juga anak-anak yang menjadi penyejuk mata, agar mereka menjadi lil muttaqina imama. So itu adalah fundamental. Tetapi suasana sudah berubah dengan teknologi dan dengan kehadiran beberapa proses-proses. So saya rasa memang akan kita perlu lihat modul-modul berbentuk maya. Bagaimana kita mendidik. Mungkin ada aplikasi-aplikasi, KPI untuk ibu-ibu, bagaimana dan bapa, bagaimana melihat peningkatan pembesaran anak-anak menjuruskan ke arah kepimpinan. Satu projek yang baru saya rasa. Satu projek yang cukup bagus untuk kita menilai ilmu
keibubapaan, terutamanya apabila kita mengasah ilmu kepimpinan kepada anak-anak. Satu perkara yang cukup menarik. Nak asah kepimpinan daripada anak-anak tau. Daripada kecil. Dan kita kena jadi contoh yang baik. Melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Ya, kalau tak jatuh tumpah, kuah kena nasi. Dan juga bapak borek, Anak rintik. So bapaknya jaga-jagalah bapaknya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad Fakri Hamzah kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Memang masa memang mencemburui kita semua. Sebenarnya kita boleh perkatakan